Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Untuk hari ini kita akan belajar subjek PJPK tingkatan 4. Jom kita lihat apa yang kita akan belajar pada hari ini. Okey, ini sambungan daripada unit 1 iaitu peers. Okey, yang sebelum ni saya dah ajar tentang abstinence. Okey, jadi untuk hari ini pelajar akan mengenal pasti situasi yang mendorong kepada hubungan seks sebelum nikah, menilai kesan seks sebelum nikah terhadap diri, keluarga dan masyarakat, dan menjana idea cara untuk menangani hubungan seks sebelum nikah. Baik. Situasi yang mendorong kepada hubungan seks sebelum nikah. Selepas memahami kepentingan kemahiran abstinens dan cabaran untuk mengamalkannya, murid perlu mengenal pasti pula situasi yang mendorong kepada hubungan seks sebelum nikah. Pemahaman murid dapat membantu mereka mengelakkan diri daripada situasi tersebut. Okey, yang pertama, tiada pengetahuan tentang pendidikan seksual. Okey. Ketiadaan pengetahuan akan mendorong murid bertindak mengikut perasaan dan mudah dipengaruhi oleh persekitaran. Hal ini akan menyebabkan murid keliru dalam membuat keputusan. Okey, sebabkan tiada ilmu, jadi mudah untuk melakukan perkara itu. Okey, yang kedua, tiada kesedaran untuk melindungi maruah diri. Bila tak ada ilmu, jadi tak ada kesedaran untuk melindungi maruah. Kehidupan bebas dan keseronokan tanpa batasan menjadikan remaja tidak mampu melindungi maruah diri hingga terjebak dalam kancah hubungan seks sebelum nikah. Kebiasaannya, golongan ini cenderung kepada budaya lepak, penyalahgunaan bahan dan parti liar. Okey, macam buat parti tapi tak ada batas. So kena hati-hati yang ini. Okey, yang ketiga, berpakaian kurang sopan. Berpakaian kurang sopan dan mencolok mata boleh merangsang nafsu seksual pasangan yang melihat. Situasi ini boleh mendorong tindakan luar kawalan. Kalau tengok sekarang ni ramai dah. Okey, yang pakai skirt, yang pakai baju jarang, okey, yang pakai baju ketat, tudung atas dada, macam tu. Okey, so kena jaga pakaian dahulu. Baik. Yang keempat, berdua-duaan di tempat sunyi. Ini pun bahaya. Situasi ini amat berisiko untuk golongan remaja melakukan hubungan seks sebelum nikah kerana terdapat ruang dan peluang. Ni tolong faham ayat ni. Ruang dan peluang. Pertemuan secara berdua-duaan di tempat yang sunyi memberi kemungkinan perkara yang tidak diingini berlaku. Biasanya antara dua orang lelaki dan perempuan akan ada yang ketiga iaitu syaitan. So kena hati-hati. Yang seterusnya adalah menonton bahan pornografi ataupun bahan lucah. Menonton bahan pornografi boleh meningkatkan rangsangan kepada tingkah laku seksual. Perasaan hendak mencuba atau melakukan seperti yang dilihat dalam bahan tersebut boleh mendorong kepada hubungan seks sebelum nikah. Lebih berisiko lagi sekiranya bahan itu ditonton bersama-sama pasangan. Sekarang zaman teknologi, masing-masing ada handphone, internet pun laju, so kena hati-hatilah. Macam-macam ada. So gunakanlah handphone dengan cara yang terbaik. Kesan seks sebelum nikah terhadap diri, keluarga dan masyarakat. Okey, untuk diri sendiri, ia akan mencemarkan reputasi diri. Itu dah pastilah. Kemerosotan tahap kesihatan, kemerosotan dalam pelajaran menyebabkan penyakit jangkitan seksual, kehamilan yang tidak diingini, pengguguran anak yang tidak selamat, melahirkan zuriat luar nikah dan mendorong jenayah pembunuhan bayi dan pembuangan bayi. Biasanya berlaku terhadap perempuan. So orang perempuan kena hati-hati. Okey. Pada keluarga pula, mencemarkan reputasi keluarga, menjadikan keluarga porak-peranda, ibu bapa hilang pertimbangan, mengalami gangguan emosi dan meruntuhkan keharmonian keluarga. Okey. Dan masyarakat, peningkatan masalah sosial. Tengok gambar pun dah tahu. Gambar di situ tu adalah ketika konsert ataupun parti liar. Okey. Lagi banyak berlaku di situ.
lahirnya lebih banyak anak tidak sah taraf, penyakit jangkitan seksual semakin berleluasa. Okey, ini kesan-kesan ni lah. Okey, info tambahan. Anak tidak sah taraf bererti anak yang dilahirkan di luar nikah, sama ada akibat zina atau rogol, dan bukan daripada persetubuhan syubha atau bukan daripada anak perhambaan. Sumber oleh Zulkifli Muhammad Al-Bakri tahun 2017. Okey, so kena hati-hatilah. Jangan sampai ada anak tidak sah taraf. Cara menangani hubungan seks sebelum nikah. Okey, cara yang pertama, mengelakkan daripada situasi yang boleh menjurus kepada perlakuan seks sebelum nikah. Okey. Mempraktikkan abstinen dengan bersungguh-sungguh. Okey. Mewujudkan rasa saling hormat menghormati antara satu sama lain. Mempunyai kemahiran komunikasi yang baik semasa menolak ajakan melakukan seks. Memelihara reputasi diri sebaik-baiknya. Okey. Dan yang paling penting adalah berani berkata tidak dengan tegas dan yakin. Ini biasanya kepada kaum perempuan lah. So, kena hati-hati. Sesangat kena hati-hati. Berani berkata tidak dengan tegas dan yakin. Baik. Contoh soalan. Okey. Yang pertama, bentaan berikut berkaitan abstinen kecuali. Tu ada A, B, C, D. Boleh cuba buat. Yang kedua, antara berikut manakah akibat hubungan seks sebelum berkahwin? Ada 4 tu. Boleh pilih 1, 2, 3, 4. Yang ketiga, perasaan bersalah bertentangan dengan ajaran agama, kehormatan diri. Huraikan secara ringkas faktor. Yang keempat, perbuatan terlanjur melakukan hubungan seks sebelum nikah boleh membawa padah kepada pelaku. Seorang rakan anda telah menyatakan bahawa dia telah mengandung anak hasil hubungan luar nikah. Apakah tindakan selanjutnya yang untuk membantu rakan anda? Okey, kena cuba. Ini kebat. Yang kelima, murid dikehendaki untuk membentuk keluarga kecil, cipta satu dialog drama cara melaksanakan kebadan abstinen dalam tingkah laku seksual sebelum nikah dan lakonkan dalam kumpulan. Ni kalau ada kesempatan, boleh try buat dalam kelas. Okey, itu saja pesan saya. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi.